اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab Idaman Penuntut malam ini, muka surat 43, 3 baris daripada atas. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang kedua, membaca Quran sekalipun satu ayat. Sekalipun satu ayat atau satu huruf secara kuat atau perlahan. Tetapi jika qasad zikir tiadalah haram, demikian juga jika tiada qasad apa-apa. Baik, kita sambung lagi tentang perkara-perkara yang haram atas yang berjunub. Kita ulang balik, makna junub ialah seorang yang berhadas dengan hadas janabah. Siapa yang berhadas dengan hadas janabah, orang itu dipanggil junub. Wa in kuntum junuba fatahharu. Jika adalah kamu itu telah junub, maksud telah junub, telah berhadas dengan hadas janabah, fatahharu, maka hendaklah kamu mandi, yakni mandi hadas. Termasuk juga iaitu perempuan yang suci daripada haid dan nifas pun wajib mandi. Yang pertama, bulan lepas dia kata yang haram atas orang yang berhadas besar, sembahyang fardu atau sunat. Sebelum sembahyang tahu dah berhadas besar, sembahyang juga sengaja takbir, dosa besar. Sengaja berdosa. Ulama berkhilaf, dosa kecil ke dosa besar? Pandangan yang ramai, dosa besar. Belum sembahyang ingat dah ni, tak mandi junub lagi. Biarlah, langgar sekali. Allah, angkat takbir tu haram, dosa besar. Kerana apa? Kerana sengaja engkar akan larangan Allah. Allah kata fatahharu, taklah kamu mandi dulu. Ambuh. Dia tak ingat bahawasanya dia ni berhadas besar. Dia pun sembahyang lah. Tengah sembahyang teringat, tidak dosa. Kerana Nabi, umatku yang tersalah tidak ditulis dosa. Tapi wajib berhenti serta merta. Maliki yaumiddin. Tak mandi junub. Wajib berhenti, haram sambung iyyaka na'budu, haram. Dikira menyambung solat. Tadi dimaafkan, dah sedar dah tak mandi, baca juga iyyaka na'budu, berdosa. Okey, baik. Malam ini dia kata dan haram atas yang berhadas besar membaca ayat Quran, sama ada satu surah atau setengah ayat atau satu ayat atau satu huruf sahaja, tak boleh. La yaqra'u syai'an minal Qur'an junubun wala haidun, atau kama qala, hadis larangannya berbunyi tidak boleh membaca akan suatu pun daripada Quran oleh orang yang junub dan perempuan yang haid. Yang nifas itu kias, kerana darah nifas asalnya darah haid. Bila yang haid dilarang baca Quran, yang nifas turut sama dilarang. Apakah makna Quran yang dilarang tadi? Syai'an. Maksud syai'an baca dengan nakirah, dengan makna walaupun sepotong yang sedikit, sekalipun satu huruf. Dia berhadap besar, dia baca satu huruf. Quran ada satu huruf? Ada. Nun. Dalam Quran kan? Ada tak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun.
haram. Satu huruf ni. Satu surah, macam baca satu surah. Haram juga. Satu surah ni lengkaplah daripada awal sampai akhir. Contohnya kul huwallahu ahad sampai kepada walam yakullahu kufuwan ahad. Itu lengkap satu surah, haram. Atau setengah surah dipotong dua. Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi, potong dua. Separuh surah, haram juga. Atau satu baris, atau satu menit, bukan satu baris, satu ayat sahaja. Satu ayat. Satu ayat itu lengkaplah satu ayat. Innal ladzina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Itu satu ayat. Atau separuh ayat, tak habis satu ayat, separuh ayat. Alhamdulillah, tak habis Rabbil Alamin, separuh ayat, haram juga. Bila tu? Bila sengaja. Pegang ke? Bukan pegang, baca Al-Quran. Pegang hukum lain pula. Baca saja. Tapi kalau kita berhadap cek, tak ada wuduk, boleh baca. Yang tak boleh sentuh, la yamassuhul illal mutahharun, tak boleh sentuh mushaf mereka orang yang suci. Kita tak ada wuduk, kita tak sentuh, kita baca boleh. Tak ada wuduk boleh baca Quran 30 juzuk. Cuma tak boleh sentuh. Tapi bila berhadah besar, bukan kata sentuh, baca pun tak boleh. Secara kuat atau perlahan. Kuat pun haram, perlahan pun haram. Maksud perlahan ini mengeluarkan bunyi. Ya ayyuhallazina amanu, perlahan haram. Tapi kalau menggerakkan bibir, khilaf ulama. Suara tak keluar, buat gerak bibir je. Khilaf ulama. Kebanyakan ulama mengatakan itu tidak dikira membaca Quran. Okey? Tetapi jika kosak zikir tiadalah haram. Ni kita nak mengaji mana ni? Ayat Quran tapi kita tak kosak. Kosak tu bertujuan. Kan dalam hati kita ada tujuan. Kita mari dengar ni ada tujuan. Tujuan kita sama tak? Tak sama. Ada orang mari nak dengar. Ada orang mari nak sembahyang jemaah je, pela-pela ada, dengar je lah. Faham? Ada orang nak sambung pengajian bulan lepas. Ada orang bukan nak jumpa kawan dia, pasal kawan dia dengar khabar mari malam ni. Faham lagi? Tujuan apa tak tujuan? Tujuan tu dia main dalam hati kita. Jadi kalau kita membaca Quran, ayat Quran sama ada satu surah atau suatu ayat, ketika kita berhadap besar, bukan tujuan baca Quran, dibolehkan. Ini pandangan ulama. Ini fuqaha, kerja ni kerja fuqaha. Jadi kita ni orang awam, kita rasa fuqaha lebih tahu daripada kita, kita ikut lah. Nampak? Contohnya kita baca bismillah. Bismillah itu ada tak dalam Quran? Ada, cuma pada surah Al-Taubah tak ada bismillah. Dalam Quran bismillah itu kalau menurut Imam Syafi'i, tiap-tiap bismillahirrahmanirrahim itu adalah dikira ayat Quran. Faham lagi? Jadi kita baca bismillah bukan kerana niat baca Quran, kerana makan nasi. Kita hadap besar, faham? Belum mandi junub. Kita berhadap besar perempuan haid, belum mengangkat hadas lagi. Makan nasi, baca bismillah. Bismillah itu ayat Quran. Guna gitu. Berlaku tanaku, seolah-olah belaga situ. Baca Quran haram. Ketika hadap besar, baca bismillah nak makan sunat je. Kenapa dibolehkan? Apabila kita tidak kosak, baca ayat Quran. Dah kosak benda? Kosak zikir. Kerana Nabi pesan, kul bi bismillah. Kalau makan, sebutlah nama Allah. Nampak? Ada seorang laki-laki yang ditegur. Nabi pun kata, samillah, sebut nama Allah dulu. Budak laki-laki pula, budak-budak, dia makan tak bismillah juga. Nabi kata, ya gulam, kul bi bismillah.
budak, kalau makan baca bismillah. Jadi kita hadaf sah. Kita nak baca bismillah kerana nak makan. Niat zikir boleh. Atau ada selaku musibah. Nak, kita tengah-tengah duduk saja, kabar rumah terbakar, atau kemalangan, atau banjir. Nak, kita pun kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat Quran lah tu. Ayat Quran, tapi kita hadap sah. Jika kita sebut tu niat zikir. Nampak? Niat zikir boleh. Okey? Lagi apa lagi? Baca doa naik kenderaan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma lahu kunna muqrinin. Dan maksudnya ayat ini ialah daripada ayat Quran. Kita tak niat baca Quran, kita niat doa. Dibolehkan. Atau malam-malam Nabi pesan kalau nak tidur baca 3 kul. Bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad sampai habis. Banyak kul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Kul a'udzu birabbin nas sampai habis, tiup di tapak tangan. Sapu di badan. Nak menjaga daripada sihir, khianat orang. Jadi masa kita baca tu kita berhadap sah. Kita haid boleh. Niat sebagai isti'azah, perlindungan atau sebagai doa. Dibolehkan. Okey? Kita malam-malam kita baca takut syaitan mari rumah kita, kita baca ayat kursi. Contoh, amalan kita dah. Faham? Kita pun baca. Boleh. Atau anak kita nangis selok. Kan baca ayat kursi tiup di atas kepalanya. Mak ni berhadap sah. Maka niat baca ayat kursi itu niat doakan anak. Hukumnya boleh. Atau dia tidak ada nekosat apa-apa boleh juga. Tak niat baca Quran, tak niat zikir boleh. Yang tak boleh niat qiraatul Quran, membaca Quran. Baik, seterusnya lagi yang ketiga, menyentuh mushaf Quran atau membaca atau membawanya. Sentuh mushaf. Okey. Mana mushafnya? Apakah makna mushaf? Mushaf tu adalah lembaran ayat Quran yang lengkap 30 juzuk. Okey. Ni 30 juzuk. Kita berhadap sah atau berhadap kecil haram sentuh. Sentuh dalam dia, sentuh kat tulisan, sentuh kat kosong, sentuh tengah hak tak ada tulisan, sentuh bawah, tepi, atas. Dan kulit mengikut pandangan yang muktamad kulit. Faham tak boleh? Kulit cabut dah lama dah cabut Quran tu, kulit cabut dah bakar dah kulit tu. Dak haram. Tu pandangan fuqaha. Kulit cabut tapi nak pakai lagi, plaster dak beli lagi DIY. Tunggu beli nak tepek mula. Tak boleh. Ulama dia buat dah hukum gini-gini, kita ngaji. Mudah. Mengaji pun dak juga. Ni kena rekah dah ni, pakai Quran hadis dulu. Tak. Ni banyak ni pakai Quran hadis, dak payah pakai ulama jeng keren bi. Jeng lah. Tolak ulama tu tolak Quran. Quran suruh tanya ulama tu kan. Telefon warna pula telefon. Telefon ni ulama-ulama mutaakhirin beri fatwa. Dalam kitab-kitab lama tak ada. Dalam kitab-kitab surah, kitab-kitab lama dia kata poster Quran di dinding. Di khilaf situ. Orang tulis ayat-ayat Quran di dinding, contoh ayat kursi buh di dinding. Ada berlaku perselisihan di kalangan ulama dulu-dulu. Ada yang mengatakan semua tulisan kertas yang itu tak boleh sentuh belaka. Ada pendapat mengatakan tulisan tu saja tak boleh sentuh. Itu khilaf ulama. Okey, pada masalah telefon pula gadget, kita buka ting keluar aplikasi Quran, keluar surah Al-Baqarah. Masa keluar tu haram sentuh. Nampak? Sentuh pada ayat itu sepakat ulama dilarang. Sentuh pada tepi telefon yang kosong daripada ayat ada khilaf ulama. Bila khilaf rahmat bagi kita. Faham lagi? Atas ayat tu masa keluar hukumnya hukum ayat Quran. Jangan sentuh.
Kita penting alih daripada tengpok tu bola World Cup pula. Tak ada dah ayat Quran. Setuh kat tadi, dak haram dah. Ni. Nampak tak? Ha, kalah dah Jepun, pang, masuk Quran mula. Ting setuh haram. Masa mana hukum? Masa ada ayat Quran tu keluar, application dia, hukum dia sama macam setuh Quran. Bila tutup dah, boleh masuklah jambang. Tidak haram setuh, boleh bawa. Kerana huruf itu tidak wujud. Faham lagi? Dia sebenarnya tidak wujud. Dia mari bayang saja. Ada pun mushaf, mu tutup ke membuka, haram selama-lamanya pegang dan sebagainya. Kerana huruf itu kekal. Buka ada huruf. Mu selok ke bigar pun nampak kat sudung lampu pecek. Dia tidak hilang. Faham? Tapi kalau application, dia tak. Dia tukar saja. Faham tak? Ha. Jadi itu jawapan ulama. Kita ikut ulama. Nah, kita tak puas hati dengan ulama, kita fatwa sendiri. Faham lagi? Ada orang yang tak puas hati dengan ulama, dia fatwa sendiri. Buat jabat fatwa sendiri. Dalam Facebook, saya sekarang latih diri saya menjadi ketua fatwa dunia. Fatwa. Ada kot orang ikut gila saya dua. Faham lagi? Nah. Yang keempat, tawaf sama ada fardu atau sunat. Kalau tak ada wuduk tidak sah, apatah lagi kalau berhadas besar. Tawaf fardu, tawaf apa? Tawaf wajib itulah. Tawaf sunat pun gitu juga. Tawaf yang tidak wajib. Solat sunat, solat yang fardu. Tak boleh. Yang kelima, duduk atau berhenti dalam masjid sekalipun sebentar, tidak haram, lalu saja. Seperti masuk dari satu pintu ke pintu yang lain dengan tiada makruh. Orang yang berhadas besar, perempuan yang haid, dia tak haram masuk dalam masjid. Yang dia haram berhenti. Jadi kalau orang yang berhadas besar, dia lalu. Dia masuk ke pintu ni, keluar ke pintu tu. Berapa lalu kok ni? Pasal nak lalu kok belakang, ada anjing. Anjing liar malam-malam. Dia pun litah kok dalam masjid nak balik ke rumah. Harus. Okey. Masuk pergi tengah haram. Pengantin perempuan masuk nak nikah, hadas besar, haram. Mereka pengantin tu lalu. Tapi ada pengantin dia hadas besar masuk dalam. Kadang-kadang pengantin duduk luar dah. Juru nikah suruh masuk. Faham lagi? Juru nikah kata mana pengantin puang? Ada duduk luar dalam lori. Lori mana pula? Ayah dia bawa lori minyak, jadi main dengan lori. Bapa tak masuk? Haid. Tak apalah, panggil masuk kejap. Tumbuk muka juru nikah. Tak erti bahasa. Jadi pandai dia pula pada ulama. Faham? Tak boleh. Dan nak ambil pengesahan ni, yang dia bersetuju nikah, mu lagi cubit kat dia. Kamu cacat pakai glori batin, tak ada jalan. Nak, lagi sekejap. Nak, pergi sekejap. Awak nama si Fulanah binti si Fulan. Ya. Awak setuju tak atau dipaksa berkahwin dengan si Fulan? Saya setuju, saya rela. Sign. Tinggal situ masuk akad nikah. Itu tujuan pengantin perempuan tempat menikah. Faham? Kerana apa? Kerana juru nikah nak tanya. Nak, kalau boleh masuk tak ada masalah. Tak, kawan kata dah haid suruh masuk kau. Pasal dia belajar itu bab nikah je gitu. Nampak tak? Bab taharah semua. Yang keenam, membaca khutbah Jumaat, sujud tilawah dan sujud syukur. Khutbah Jumaat tidak macam khutbah hari raya. Kerana solat hari raya sunat. Faham? Maka khutbah pun sunat. Solat Jumaat wajib, maka khutbah pun wajib. Maka oleh kerana dua khutbah itu menepati 2 rakaat daripada solat zuhur, jadi Jumaat tinggal 2 rakaat, wajib bersuci. Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Sujud tilawah, sujud sajadah. Sujud sajadah ni sujud kalau dalam mazhab Syafi'i 14 tempat dalam Quran. Kalau orang ulama dulu dia tak payah tanda dah, dia hafal dah. Faham? Quran kita sekarang senang. Dia buh gambar benda kubah masjid tepi. Setengah mushaf. Sampai ke ayat sujud ada kubah masjid. Nampak?
Ada orang yang tak dia kata dah ni masjid dia pula. Faham lagi? Setengah mushaf dia tulis itu sajadah. Ditulis sajadah. Maksudnya sujud sajadah. Tepi tu. Setengah ayat mushaf dia bolkan, dia tebalkan ayat tu dekat sujud tu. Faham lagi? Jadi semua tu membantu kita. Nah, ni hebat. Quran ada tulis tajwid tepi. Tak? Maksudnya kalau kita baca inna diwak warna hijau. Tepi tu dia khabar dengar. Kita dengar. Senang tak? Ni dia khabar idram, mislain. Ni ikhfa. Mudah tak ni? Mudah dah ni. Tak erti juga baca. Pasal apa? Pasal tak lah ni lah. Tak bersungguh. Tak bersungguh kita. Dia ni ambil pen pula. Letak di ayat ting wallazi ting wallazi wa wallazi. Boleh ulang-ulang pula gitu. Nak mudah. Tak boleh ke? 70 ya kita tanya kat Jaya 70 ya bagus. Tak boleh ke? Maybe 2 teh. Suti 40,000 nak. Bukan marah beli kereta. Kereta 2 teh 3 teh baca Quran macam kambing. Macam kambing. Tak. Orang ajar tu. Macam-macam kemudahan. Sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud syukur. Sujud syukur ni tak boleh. Dia mesti ada wuduk, mesti suci daripada hadas. Okey? Mesti menghadap kiblat, mesti menutup aurat. Sujud syukur ini sujud kepada Allah kerana menunjukkan rasa terima kasih yang amat sebab Allah beri kita nikmat yang besar. Kalau nikmat yang kecil, bid'ah sujud syukur. Dia 2 syarat. Pertama, nikmat yang besar. Yang kedua, nikmat itu bukan kekal. Tidak ada sentiasa. Jarang ada. Maka kalau kata nikmat besar je boleh sujud syukur, nikmat kecil tak boleh. Contoh nikmat besar, kita boleh beli rumah. Kan nikmat rumah. Besar tak nikmat? Besar. Tak payah menyewa, tak payah numpang rumah orang. Betul tak? Itu nikmat dan besar. Kalau nikmat kecil, tidak sunat sujud. Contoh boleh beli nasi lemak. Boleh beli nasi lemak, sujud syukur. Lepas tu bangun beli ondel-ondel pula, sujud syukur. Lepas ondel beli belut lepa, sujud syukur. Jadi ngokor mo, dak bangun dah. Tak sunat. Dapat pekerjaan 3 tahun menganggur, sujud syukur. Kerana pekerjaan itu nikmat. Nikmat kecil, nikmat besar. Nikmat besar, sumber rezeki. Berjaya membeli sebuah motosikal. Dulu pinjam hak orang, nupang. Dia ni boleh beli motor sendiri, sujud syukur. Boleh berkahwin, sujud syukur. Isteri tu kan nikmat. Nikmat besar ke nikmat kecil? Kita pergi kedai, test dia pun buat ketan. Sekali tu kena 2 ya. Tapi dalam bini kita pagi petang lewat ketan. Teh, Nescafe, Melo, Kolo. Kolo ni kopi campur Milo, Kolo. Pagi petang dak payah pergi kedai dah, buat apa? Betul tak? Dan nikmat yang kekal tak boleh sujud syukur. Contoh nikmat yang kekal, nikmat Islam. Kita ni nak Islam tak? Islam tak? Okey? Islam. Kita pun sujud syukur. Apa? Pasal kita Islam. Sujud syukur. Bangun, Islam lagi. Sujud pula. Bangun, Islam lagi. Sujud pula. Tak habis. Dah kali kerja buat dah. Sujud sama. Sehat. Sentiasa sehat. Tidak sunat sujud syukur. Tengah-tengah sakit, sehat. Sunat sujud syukur. Faham lagi? Kita sehat, tak sakit benda, sujud syukur. Tak payahlah sujud syukur. Sujud bangun, sehat. Tak sakit lagi, sujud pula. Bangun, sehat lagi, sujud pula. Tak, kita sakit tiba-tiba doktor kata sehat. Ada lah kecil manis ada dah, darah tinggi tak ada dah. Faham? Sujud syukur. Faham lagi? Tapi lah ni orang sujud syukur dia tendang go.
nampak kan? Tak. Orang duduk mengajar, dia titing bola. Keting. Faham? Dia ada bila-bila. Ada pula sujud syukur tendang bola lah. Itu permainan. Nikmat yang besar yang dikurniakan Allah. Adakah dikira go itu nikmat Allah di sisi Allah? Bukan. Itu benda laranya main lah. Tendang-tendang lah. Tak payahlah sujud syukur. Faham lagi? Dah lah pakai spender saja sujud syukur. Nah, ngepehe-pehe jelai habis. Menang badminton tak payah sujud syukur, itu permainan. Nah, kita dapat isteri, dapat zuriat, dapat hafal Quran, boleh habis khatam, hafal Alfiah Ibnu Malik, mengaji habis kitab hadis, sujud syukur. Nah, benda-benda lagu tu. Hak main kan kalau agak main, tak payah sujud syukur, skogo. Macam-macam. Haram atas yang hadas kecil pula. Haram atas orang yang berhadas kecil beberapa perkara. Pertama, semayang sama ada fardu atau sunat. Kita nak semayang, kita ni mari ragu. Ambil wuduk ke tak lagi? Al-aslu al-adam. Asal tak ada lagi. Wajib ambil wuduk. Faham? Dah kita buat kerja pagi. Duduk di rumah pergi mari dah ada orang bang tu. Allahu akbar. Zuhur. Mari dalam hati, aku ambil wuduk ke tak lagi ya. Al-aslu al-adam. Asal tidak ada. Menang waktu hukum. Tak ada tu. Maka wajib ambil wuduk. Ambil dah wuduk, kita pun buat mayang lohor. Faham? Kita semayang lohor, ambil wuduk. Lepas semayang lohor, tak ada pergi mana-mana, duduk dalam masjid. Nyanda iktikaf dalam masjid. Faham? Tak tidur. Lepas tu kan bangsa Allahu akbar. Mari pula ragu, batal ke tak lagi yang wuduk aku zuhur tadi? Nampak? Ini pakai kaedah baqaul asli. Okey? Kekal hak asal. Asal tadi kita ambil wuduk dah. Ambil wuduk, maka menang ambil wuduk dah. Sunat dia ambil wuduk untuk semayang asal. Faham? Tapi kalau kita berhadas, kemudian ragu, adakah lepas berhadas sudah ambil wuduk? Hukum menang berhadas. Tadi memang sahih kita ketuk, pasal cabut apa latar dua keping. Tong, ketuk. Lepas tu lepas sejam lepas ketuk, nak semayang mari ragu. Ambil tak lagi air wuduk. Tadi sahih dah ketuk. Wuduk ambil tak lagi. Menang ketuk. Ingat lain kali. Tak payah telefon ustaz. Faham tak? Boleh hukum diri dah. Tengah-tengah semayang, tak ingat ambil wuduk. Tak berdosa, wajib berhenti segera. Tengah rokok, lari. Tengah sujud, lari. Faham? Tengah tahiyat, tinggal. Kerana apa? Kerana kita tersalah. Nah, Allah kata ke mana? Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah, apabila kamu wahai orang beriman bangun nak memulakan solat dalam keadaan berhadas, fagsilu wujuhakum, wajib kamu basuh muka kamu. Mana hendaklah kamu berwuduk. Kita sedar dah tak berwuduk, kita tak lari lagi, maka kita canggah perintah Allah. Yang kedua, tawaf sama ada fardu atau sunat macam tadilah. Yang ketiga, sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah ni kalau kita tak semayang boleh. Kita duduk dalam rumah, kita buka YouTube Syekh Mahmud Khalil Khusyairi ataupun Syekh Muhammad Jibril baca Quran. Okey? Sampai ayat sejadah. Kita duduk tengok YouTube ni, sunat sujud syukur. Ngadap kiblat, tutup aurat, ada wuduk. Padahal kita tak baca. Boleh. Yang tak boleh, kita tengah semayang, orang lain baca, kita semayang sujud, tak boleh. Yang boleh kita semayang sujud, imam baca ayat sejadah. Faham lagi? Kita semayang, imam baca ayat sejadah, imam sujud, kita wajib sujud. Okey? Tapi kalau kita semayang seorang, bini kita ngaji Quran belakang. Tadi dia semayang dah, dia duduk baca Quran lah ni. Nah, kita tengah semayang, dengar bini kita ayat sejadah, kita tak boleh sujud dalam semayang. Ingat tu lah. Tapi kalau kita tidak di dalam semayang, kita dengar orang baca dalam YouTube, kita dengar orang baca dalam TV, kita dengar suara orang ayat sajadah itu di masjid, faham? Kita sunat sujud. Tapi 3 syarat lah. Ngadap kiblat, ada wuduk, menutup aurat.
Nah, yang keempat, membaca khutbah jemaah wajib kena ada wuduk. Adapun khutbah hari raya sunat ada wuduk. Yang kelima, menyentuh mushaf atau simpulnya ataupun kotaknya. Wallahu a'lam. Sebelum kita jawab persoalan yang diajukan, rayuan derma pada malam ini untuk membina dan menyiapkan tempat ambil wuduk Surau Seriwangi di belakang depan sana, Kampung Pengadang Baru. Tempat tu terpaksa dirobohkan kerana nak buat laluan pembinaan longkang, nak mengatasi banjir bersebelah dengan surau baru-baru ini. Kena rombak tempat wuduk. Jadi kita kutip di malam ini nak buat tempat wuduk baru. Okey? Kita duduk di rumah, duduk mana-mana, piti kita ada puluh riyal dalam tu, orang ambil wuduk, boleh pahala kita. Nampak? Derma boleh dimasukkan dalam mana-mana tong kayu yang disediakan oleh pihak masjid ataupun melalui kutipan oleh pelajar Mahat Tahfiz. Yang dibuat pada bila-bila masa daripada sekarang. Tu ada petugas. Baik. Bangun. Pelan-pelan. Bakat bagi belaka. Masuk TikTok ni. Lamang dia ni. Tu pun ada TikTok. Pelan-pelan kutip. Kan. Kita ada lebih kurang 20 soalan malam ni. Sampai belakang. Baik, sambil kita memberi sumbangan derma untuk buat tempat wuduk, kita tengok soalan. Teruskan pungut derma walaupun soalan telah mula dijawab. Kutip sampai selesai tugas. Soalan yang pertama, air water heater shower, air mutlak ke Ustaz? Dia kata air water heater, kita gunakan satu mesin dalam rumah untuk panaskan air. Kerana pagi-pagi nak mandi sejuk, kita guna air panas. Jadi adakah dia air mutlak? Tengok sumber dia. Sumber dia daripada air pipe, air mutlak. Kalau sumber dia kita bubuh dalam tong, bubuh air mustakmal lah dia. Jadi biasanya air daripada water heat ni, enjin untuk panas ni dia direct daripada pipe. Pipe rumah kita tu, pipe kita itu daripada sungai. Dia main atas dulu, tong taki, tapi sumber asalnya daripada sungai. Sungai ini daripada langit. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Nampak? Kami turunkan air hujan, air mutlak itu daripada langit. Lepas tu air mutlak. Jadi masuk dalam sungai. Dari sungai itu ditapis. Dibersihkan kuman-kuman, dimasukkan klorin untuk matikan kuman. Dan masuk ke rumah kita. Sama ada lalu ke water heater atau direct, hukumnya air mutlak. Kerana sumbernya air sungai, iaitu air mutlak.
Seorang isteri nekat nak bercerai dengan suami, sedangkan suami nak melakukan perubahan dan melakukan solat istikharah, sedangkan bercerai itu tidak baik. Memang bercerai itu tidak baik, cuma dibolehkan. Dibolehkan. Dan kadang-kadang cerai itu lebih baik daripada kekal tidak bercerai. Cuma pada hukum asal bercerai itu makruh. Yajuzu ma'al karahah, harus serta tak elok. Okey. Jika suami nak berubah, isteri nak bercerai juga, kita nak kata apa lagi? Sebab itulah dalam bab ini kita kena ambillah saudara mara bagi isteri itu untuk kaunseling, untuk islahkan. Nampak? Jadi itulah peluang yang kita ada. Kawan-kawan tak jadi apa dah. Gunakan kaum keluarga untuk meyakinkan isteri tak nak dah. Kalau boleh mak ayah dia lah. Kalau boleh. Jadi orang perempuan pun kadang-kadang dia ada hak juga. Sebab apa dia kata 40 kali dah nak berubah hak tu dia lebih tahu. Kita tukang jawab ni bergantung pada soalan je. Wakil sebenar kita dah tahu kehidupan suami isteri. Jadi cuba ikhtiarlah. Doa kepada Allah. Minta tolonglah ibu bapa, anak saudaranya untuk islahkan keadaan. Apakah hukum letak ayat bismillah tidak ada baris di atas lantai? Baik. Dia kata bismillahirrahmanirrahim itu kita tak boleh baris. Boleh tak? Jawabnya tak boleh. Kerana dia ayat Quran. Ayat Quran itu bukan kerana baris, kerana huruf-huruf itu. Jadi Quran yang pertama pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan yang dimushafkan dia, semuanya tidak berbaris. Tidak berbaris. Dia tidak berbaris. Dan kalau kita tengok cetakan kitab-kitab tafsir yang lama pun tak ada baris. Ayat Quran tak berbaris, tafsir pun tidak berbaris. Yang menjadikan dia ayat Quran ialah ayat itu sendiri, huruf itu sendiri, kombinasi huruf, bukan baris. Baris itu diletakkan kemudian. Okey? Jadi apabila kata ulama diharamkan kita merendah-rendahkan Quran seperti sengaja meletak di atas lantai yang ada pada rupanya merendahkan. Tapi kita kalau tidak ada rupa merendahkan, tidak haram, makruh saja. Contoh kita duduk bersila, baca Quran pegang gini. Kemudian kita nak buat sesuatu, nak nak kilas kain, kita letak atas kapet, atas latar lah. Kita pun kilas kain. Itu tidak ada rupa merendahkan Quran. Kita akak semula. Tapi kalau kita jalan, cepat orang jalan, dia ambil Quran buah atas latar, dan orang lain berdiri belakang, situ haram. Kerana ada rupa merendahkan Quran. Sekali pun tak ada baris. Soalan seterusnya. Semasa baca tahiyat awal, saya terlajak baca tahiyat akhir. Apa patut saya buat? Tak ada buat apa-apa, teruskan solat macam biasa. Solat awak tidak batal. Patutnya Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di sembahyang seorang lah. Okey? Tapi baca pula wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai habis. Dia terhabis baca tahiyat akhir, tak batal solat. Tetapi jika sembahyang berjemaah, kita sudah baca sekurang-kurang tahiyat awal Allahumma salli ala Muhammad, imam masih belum bangun rakaat ketiga, maka sunat kata setengah perhak kita perhabiskan tahiyat. Kerana dia lebih baik daripada berdiam diri tanpa membaca apa-apa. Okey. Soalan seterusnya. Apakah hukum membuat bangunan lebih besar daripada masjid? Tidak haram, tapi tak molek. Jadi lebih besar rumah kita pada masjid. Sebab tu biarlah masjid lebih besar pada rumah kita, biarlah masjid lebih cantik daripada rumah kita, biarlah masjid lebih bersih daripada rumah kita. Kenapa? Kerana Baitullah, rumah Allah. Laki-laki ikat rambut dengan getah, sah tak solat dia? Dengar baik-baik. Masalah laki-laki ikat rambut ketika solat ini bukanlah haram atau wajib. Sunat orang laki-laki
yang rambutnya panjang diikat ketika solat membuka ikatan. Rambutnya panjang dia pun ikatlah. Okey. Bila nak solat, nak semayang, sunat dia buka biar rambut tu terbuka. Bukan wajib buka. Sunat buka ikatan. Kalau dia ikat dengan tali, sunat cabut tali tu ketika solat. Habis solat ikat semula. Bukan wajib, sunat. Kita hafal Quran dengan mengulang-ulang, tiba-tiba hilang juga ayat Quran yang kita hafal sekalipun kita sudah hafal. Jawabnya tidak berdosa. Yang berdosa kita hafal ayat Quran, kemudian kita sengaja tak ulang sampai jadi tak ingat dah, itu berdosa. Kan orang yang hafal Quran 30 juzuk dia kena baca sehari 3 juzuk. Itu yang terbaik, jangan kurang. Sehari 3 juzuk. Dia pun buatlah macam yang ustaz dia kata, sehari 3 juzuk. Ada juga ayat yang hilang, itu dimaafkan. Soalan seterusnya, makanan belum turun ke perut, masa kita rokok dia keluar di dalam mulut, nak buat guana kalau telan batal atau tidak? Makanan dia duduk bawah pada tekak je. Bila dia rokok, keluar semula kayu khamak masuk dalam mulut. Faham lagi? Jadi telan, apakah hukumnya? Mu telan, kenyanglah. Solat batal. Nampak? Kerana di antara yang membatalkan semayang, menelan atau meminum sesuatu. Termasuk benda yang kecil. Tengah-tengah semayang, keluarlah sebutir nasi daripada celah gigi dia. Dia pun telang, sengaja, batal. Soalan seterusnya, perkara yang makruh ketika puasa ialah melakukan permulaan persetubuhan bagi suami isteri. Maksudnya apalah? Saya tak tahu. Mungkin maknanya muqaddimah jima'. Jima' itu haram bagi pasangan yang berpuasa. Muqaddimah jima'. Muqaddimah jima' ni peluk, cium, faham tak lagi? Hukumnya makruh dan haram. Makruh itu yang tidak berat lah. Dia peluk biasa saja. Dia ikut belakang bini buat peluk itu, makruh. Peluk aja ni nyungguh ni. Untuk merasakan syahwat. Peluk itu haram. Faham lagi? Tapi bulan Ramadan tu kuat ujian. Bulan lain tak peluk mana? Faham lagi? Tengok bini kita dah. Bulan lain kalau panggil masuk dalam bilik, payah nak masuk. Faham tak lagi? Kita wih apa kering kok panggil. Buat akhirah dia duduk luar, duduk lipat baju gitu. Payah nak boleh dia tu sebelah bulan. Tapi bulan puasa, dia buat cabut kain pang kita. Itu bilik air dak bakar benda macam toyo tati. Kita pula lapar perut dak nyahu. Kena 2 bulan turut-turut. Bagaimana kita nak jaga amanah? Yang pertama, ketika nak menerima amanah itu kita bersetuju, kita rasa boleh tak tunai. Sebab tu haram kita terima kalau rasa tak boleh tunai. Kita zaman kita ni bukan begitu dah, berebut nak jadi pemimpin. Betul tak? Berebut. Jangan. Biarlah orang lantik kita ni kerana kita lebih layak. Maka Allah beri pertolongan. Kita sendiri duduk gila nak ke jawatan, Allah tak tolong kita. Akhirnya jadi kucak-kacir habis. Kerana amanah itu berat. Benar tak? Amanah kita berat. Apatah lagi kalau amanah di bawah kita tu ramai. Kita ada 2 orang anak, seorang isteri. Berat dah amanah tu. Apatah lagi kalau 30 juta rakyat di bawah kita. Kita jadi Perdana Menteri contohnya. Kan Allah akan tanya satu-satu. Mengenai rakyatmu di sini tak semayang, rakyat di sini berjudi, rakyat di sini memang tak tutup aurat dan sebagainya. Susah kita nak jawab lagi. Jadi kalau kita rasa tak boleh nak tunai, jangan terima amanah. Soalan seterusnya, niat qada puasa macam mana?
Aku berniat puasa esok hari qada Ramadan atau qada puasa Ramadan kerana Allah Taala, mudah. Atau apa yang membawa makna tersebut, tak ada masalah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa yang kamu tentukan dalam berniat, itu yang kamu dapat. Aku berniat puasa esok hari qada puasa Ramadan atau qada siam Ramadan kerana Allah Taala, boleh, mudah sangat. Soalan seterusnya, kalau kita umat Islam tak pandai berenang berbanding orang bukan Islam pandai berenang, adakah kita diharuskan syarak? Apa benda gini? Dia kata orang bukan Islam, orang putih pandai berenang, kita orang Islam tak pandai berenang, adakah haruskan syarak? Benda soalan itu. Dia begini, suruh berenang itu apa dia? Bukan wajib pandai berenang. Maksudnya, kalau kita pandai berenang, lebih baik. Faham lagi? Kalau kita pandai berenang, lebih baik. Bukan macam suruh solat. Kerana apa? Kalau orang yang pandai berenang, kalau dia jatuh dalam sungai, dia berenang. Tapi kalau tak pandai berenang, jatuh batu. Nampak? Debung. Nampak? Debung tahlil. Debung tahlil. Faham lagi? Jatuh batu. Bini jatuh debung, laki tak ada berenang. Nak terjun tak? Tak terjun lah. Abang, tolong. Tak boleh tolong yang abang tak pandai berenang. Faham? Gitulah. Nak nikah lain. Kalau lepas mandi wajib, kena yakin ke kena zong kata? Kata setengah fuqaha, martabatnya yakin jika kita mampu dan zong sudah memadai. Maksud zong ini berat sebelah rata dah. Gitu juga dengan basuh berak. Bila kita cebok basuh berak, basuh buang air besar, kita basuh, martabat ni yakin ke zong? Kata fuqaha, kalau dapat yakin. Tapi tidak diwajibkan kita sampai darjat yakin. Memadai dengan zong. Zong maknanya ia mendapatkan yang lebih berat mengatasi yang lebih lemah. Mana berat sebelah rata dah. Berat sebelah rata dah. Faham? Tak wajib panggil bini kita suruh ngelapu becek. Atau buat CCTV pun dah. Tengok di bawah mikroskop kena air ke tak wajib. Faham? Cukup dengan zonniyah. Itu fiqh. Soalan seterusnya, betul tak kalau kita buat dosa besar, tak apa kalau kita tak bertaubat, tapi buat amalan baik cukup menghapuskan dosa? Pendapat jumhur ulama, dosa kecil boleh dihapuskan dengan taubat, boleh juga dengan amalan-amalan. Berwuduk menghapuskan dosa kecil. Tapi kalau dosa besar atau dosa yang berkait dengan hak orang lain, tidak boleh. Mesti dengan taubat dan memalingkan, memulangkan hak. Contoh kata Rasulullah SAW, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berkata amin sama dengan imam, amin, Allah ampunkan segala dosanya yang lepas-lepas. Maksudnya pandangan jumhur ulama, dosa yang lepas itu dosa kecil. Dosa kecil lah. Bukan minum arak, bukan bunuh orang, bukan hutang orang langsai tak, bukan dosa judi dosa kecil. Dosa mana? Hari tu pegang awek, tak ingat tu zaman sekolah. Mata tengok punggung orang puang KTCC. Faham lagi tengok tali basing cerita Hindustan pusat jelek. Tengok cerita orang putih bikini pakai tak ting joget. Faham? Itu semua dosa kecil tu. Tu hapus, boleh hapus dengan amalan. Dengan solat, dengan wuduk, dengan musafahah. Ni musafahah gugur dosa. Ma min muslimaini yaltaqiyani, tidak ada dua orang Islam bertemu keduanya, fayatasafahani, lalu berjabat tangan keduanya begini, ghufira lahuma ma lam tafarraqa, Allah ampunkan kedua-dua tuan tangan tadi yang bersalam tadi. Faham? Selama belum berpisah. Soalan seterusnya, kita tengah solat, lepas tu imam baca surah, tapi imam baca surah tak baca bismillah.
apakah hukumnya? Hukumnya sah solat. Kerana sunat baca surah pada bacaan-bacaan sunat baca surah, sunat baca bismillah pada bacaan sunat, wajib baca bismillah pada bacaan wajib. Mana bacaan wajib? Nabi kata la salata liman la yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat yang tak baca Fatihah. Maka Fatihah itu lagu mana ada tak bismillah? Kata Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Fatihah. Bismillah satu ayat daripada Fatihah. Bila dibilang bismillah ayat pertama, Nabi baca 7 ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin yang akhir sekali. Jadi tiba-tiba imam bila kita waladdallin amin, kita pun bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Tu imam baca surah, dia tak baca bismillah. Tu imam terus baca surah saja. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Tak baca bismillah, sah solat. Sunat baca bismillah. Soalan seterusnya, saya boleh tak kerak bulu kening saya? Sebab bulu kening saya ni sambung macam Angry Bird. Dia lukis bulu kening dia. Macam Angry Bird sungguh. Kata setengah ulama, jikalau kening orang itu menakutkan orang melihat, maka tak ada masalah. Yang kata dengan ittifaq ulama kena laknat itu ialah 2 perkara. Yang Allah kata, yang kata Nabi kata la'anallahu namisat wal mutanammisat al mughayyirati khalqallah. Allah Taala laknat yang cukur bulu kening dan yang orang dikira mengubah hukum Allah ialah cukur botok terus kening. Puan lepas tu lukis dengan kalang. Atau cukur sebahagian besar tinggal bulu hak halus. Ni yang maksud ini kena laknat. Ni kening dia sambung. Orang tengok Angry Bird. Orang pun lari minta anak orang tak mau, takut Angry Bird. Jadi dia boleh kan. Atau puang yang kening dia tidak sama, macam pasar malang kening. Bang lagi berterabur ni macam kanopi. Dia pun betul tidak dilaknat tu. Okey? Soalan seterusnya, sikit lagi dia. Dia berhenti 8.30. Apakah hukum menggali kubur menggunakan excavator? Pula dah. Macam-macam soalan dia, bagus kok. Dia 4 perkara wajib bila berlaku kematian. Mandi, kapan, semayang, tanam. Kita pergi yang nombor 4, tanam. Okey. Tanam ni kena gali dulu ke boleh tanam selalu? Kena gali lah dulu. Faham lagi? Apabila yang wajib itu tanam, maka gali itu kena ada tau. Kena ada, maka gali turut menjadi wajib. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang tidak sempurna melakukan suatu kewajipan, mereka kena ada suatu perkara, maka perkara yang suatu ini menjadi turut wajib. Maka tidak sempurna menanam mayat, mereka kena gali dulu lubang, maka gali lubang itu menjadi wajib. Ada tak ulama kata mesti gali dengan cok, haram gali selain cok? Ada tak? Ada. Korang dah mau nak gali dengan benda bang? Negeri kita, budaya kita gali dengan cok. Cok lah. Negeri lain dengan excavator. Ada setengah negeri tu budaya dia kalau nak buat gali kubur dia pakai bung. Jadi lubang. Korang dah mau lah. Cuma kaedah la darara wala dirara. Faham? Tidak boleh memudaratkan orang lain. Tak boleh merosakkan kubur di sebelah. Ikut pandai. Negeri itu pula dia tak main cok, pasal dia halus budaya dia pakai sudute ramai-ramai. Aku anda mau lah. Cuma jangan masuk melambat-lambatkan simpan jenazah, tak boleh. Okey? Jadi boleh. Cuma mau nak pergi excavator, mulai nyek habis kubur orang, situ tak boleh. Kerana apa? Kerana kalau kita guna kaedah gali dengan tangan tidak merosakkan kubur orang, maka tak boleh pakai excavator.
Dak ekskavator dia tak pijak, ekskavator dia pakai kipas macam drone. Boleh. Pasal dak merosok kubur orang lain. Faham lagi? Inna din yusrun. Agama tu mudah. Nah. Soalan seterusnya. Kita tengah semayang, tiba-tiba ketuk. Macam mana nak buat? Baik. Siapa yang kentut sedang baca Fatihah, wajib berhenti baca Fatihah. Haram sambung. Siapa kentut tengah rokok, haram baca lagi bacaan rokok walaupun bacaan sunat. Kerana perbuatan meneruskan bacaan yang sunat sekalipun makna meneruskan solat. Dia gitu. Faham? Dan nak buat mana? Keluar daripada tempat semayang dan pergi ambil wuduk, masuk balik semayang jika sempat. Dalil keluar ini kerana Nabi kata barang siapa yang merasa sesuatu pada perutnya, maka janganlah dia keluar daripada sah, melainkan jika berbau, kentut atau terdengar bunyi. Jadi di sini Nabi membenarkan jika sudah batal sahih, maka keluar daripada sah. Keluar bukan gi patah lepak, keluar ambil wuduk. Faham lagi? Keluar ambil wuduk. Ada orang ketuk dah ambil untuk sekali balik. Dah keluar ambil wuduk, masuk balik. Kalau rasa ragu, jangan keluar. Bila boleh keluar? Bau. Faham? Kalau semayang seorang, kalau semayang ramai boleh jadi bau orang lain. Mana kalau kita duduk seorang rumah, kita bangun, tengok di kain gebor air mani, tengok di seluar dalam pun air mani. Air mani siapa kan? Mung lah siapa lagi? Mu seorang yang tidur, wajib mandi junub. Faham? Tapi mu tidur 3 orang sekatik, mu tengok di kemaluan tak ada air mani, tak wajib mandi. Kerana boleh jadi 2 orang lagi. Faham lagi? Begitu juga dengan ketuk. Ketuk dah dia pergi ragu lagi. Tak ada ragu dah ketuk dah. Dia ragu ni tak bunyi, cuma syaitan buat mari. Macam ketuk kedok lagi. Tu maksudnya. Terasa sesuatu pada perut. Soalan seterusnya. 10 minit lagi. Untuk parti Islam, kita kena menangkan Islam di atas muka bumi ini daripada kufar yang menindas Islam. Medium dakwah saya berkempen tentang Islam melalui TikTok. Boleh atau tidak? Orang tanya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, seorang ulama di Makkahul Mukarramah, hukum tali bising. Dia kata tengok apa yang keluar. Keluar yang baik, baik. Keluar yang haram, haram. Keluar yang harus tengok. Keluar yang haram, dosa tengok. TikTok sama. TikTok ada tak yang harus? Ada yang baik? Ada. Ada tak yang haram? Ada. Kamu pilih. Nampak? Jadi menggunakan medan TikTok untuk berdakwah perkara yang baik. Harus. Dah dapat pahala tak? Tengok benda yang mu buat. Ajak pada kebaikan. Dapat pahala. Waktu gunalah. Tu semua nikmat Allah. Dulu tak ada dulu. Dulu telefon mula-mula tak ada wayar, mula-mula pakai wayar. Ujung tahun 80-an, 86, 87, 88. Okey. 85 ke bawah, telefon tu ada wayar di rumah. Telefon ni dia ada wayar sambung di ganggang, di tempat ganggang ni telefon. 85 tak silap cordless. Kan? Akak tak ada wayar. Turun bawah kita. Alau duduk tangga pun. Halo. Dah tak ada orang telefon seorang pun. Faham lagi? Tahun 90 marilah telefon boleh tubik luar jalan. Hak tadi halo tak ada wayar dekat rumah ya. Okey, 20 kaki je. Tahun 90 telefon tak ada wayar. Boleh pergi jalan mana-mana, pergi bandar. Tak ingat itu? Primero, Hitachi tapi besar, kecil sikit pada kotak ni. 4,000 suting. 4,000, 3,800 ni. Hitachi, Motorola. 95 kecil. Jadi kecil.
Sesuatu lah. 95. Tahun 2000 lepas sesuatu dah. Betul tak? Ya, 2000. Selit celah helmet. Ala. Nampak? Tu semua nikmat Allah. Kan mudah. Leni anak dak balik mak. Ada dua balik selalu garik ni. Balik. Nah, kalau dulu cari lapu becek ni. Dia cari anak. Suluh. Cari benda ngeyai. Anak nak balik mana lah. Nah, kemudahan. Kena syukur pada Allah. Betul tak? Tapi rohak juga kemudahan pun. Dulu kita boleh lebang bini kita. Nampak tak? Dulu zaman tahun 95 ada telefon Motorola. 98 ni boleh buka gini. Ketak naik ketak. Duduk dah reti canai. Ketak tutup. Lah telefon. Lagi. Bini kata, "Abang, ada di mana?" Dia surah. Padahal kedai kopi duk lembang. Surah. Ni tak boleh lebang dah. Ada dana? Ada sejik we live location. Duduk kapal. Tak betul pergi masjid. Dah dia nak live location. Dah duduk kedai janda. Dia rohok pula kat tu. Masjid banyak je. Nak buat lagi beribu-ribu buah. Boleh ke? Boleh. Biar banyak masjid tak apa. Yang jangan banyak berbilang Jumaat. Kerana Jumaat itu memada dengan cukup satu masjid, tak cukup satu, dua, tak cukup dua, tiga. Kalau orang pergi Mesir, pergi di Jordan apa semua tak? Belaga pitu masjid. Banyaknya masjid. Imam duduk antara dua sujud, makmum tersalah bangun. Sah tak? Jika kita tersalah, patutnya duduk antara dua sujud. Kita makmum tersalah bangun, wajib turun semula duduk bersama imam. Yang kita tersalah tadi tidak dikira. Saya tinggal di kampung lain tapi kerap kali solat di masjid jamak ini. Sekiranya saya balik musafir di KL, boleh tak singgah masjid ini untuk solat jamak belum sampai rumah saya di Sungai Rengas? Boleh. Atas nama mukim, kalau satu mukim tak boleh, tapi atas nama kampung dibolehkan. Kita duduk di masjid ini, kita duduk Sungai Rengas. Kalau kita bawa beg jalan kaki depan masjid ni, orang tak kenal dah kita. Dikira boleh dah jamak kosong. Ada juga fuqaha berkata gitu alasannya. Mana kita sampai ke tempat, kita keluar pada rumah, sampai pada tempat orang tak kenal dah. Tapi kalau kita duduk sebelah masjid, kita lalu depan ni orang kenal lagi. Orang akan pelang dia jalan kaki sampai ke buah, orang tak kenal dah. Orang akan buah dia jalan kaki sampai ke Nada Baru, orang tak kenal dah. Boleh jamak kosong. Okey? Ada solat sunat yang boleh kita himpunkan dua dalam satu. Solat sunat apakah itu? Contoh, kita mari nak semayang solat tahiyat masjid, kemudian nak semayang qabliyah asar, sunat asar, tapi dah orang pendek dah masa, maka kita semayang satu saja boleh. Dibolehkan. Kita niat tahiyat masjid dan sunat asar, dua dalam satu dibolehkan. Dah boleh. Afdal tidak afdal. Yang afdal pendapat yang satu lagi, buat asing-asing. Ma aksaru fi'la aksaru sawaba. Lebih banyak berbuat, lebih banyak pahala. Okey? Cuma kita kata harus, kerana ada fuqaha yang membolehkan. Soalan yang kedua sebelum akhir. Orang baca khutbah tak mandi junub, boleh tak? Tadi dah khabar dah. Wajib kena suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Saya tinggal puasa 15 hari, 6 hari dah ganti, 9 hari belum ganti. Sebab saya alham mengandung. Masuk tahun ini baru pun tak terganti lagi. Baki puasa sebelum ini masuk tahun ketiga, baru saya dapat ganti sepenuhnya. Soalan saya, fidyah beras yang perlu saya bayar, boleh tak ditangguhkan dulu kerana tidak cukup duit? Baik, gini. Kalau kamu melambatkan qada, memang kerana tidak ada kesihatan, maknanya sakit, tidak ada fidyah. Hanya ada qada saja. Contoh, dia mengandung, dia tinggal 1 hari, buat mudah kira 1 hari. Lepas pada raya 2 Syawal, terus dia tak sihat sampai datang Ramadan lain. Tidak ada peluang sehari pun.
maka tidak ada hutang fidyah, hanya ada hutang qada saja. Yang kata kena fidyah, dia ada hari yang dia boleh qada tapi dia tidak qada, lalu datang Ramadan yang lain, maka hutang ni menjadi dua, satu hutang puasa, satu hutang fidyah. Okey, 4 tahun sakit, 4 tahun tidak dikira kena fidyah, tetap hutang 1 hari saja, tunggu tahun yang sihat, qada sahaja. Kemudian pula kalau memang dia ada kena bayar fidyah sungguh, memang kena fidyah sungguh, tiba-tiba duit tak ada, tak wajib, dia jadi zimmah. Bukan tak wajib sampai bila-bila, pada hari tak ada duit tidak wajib. Maksud jadi zimmah, dia akan jadi tanggungan dia hanya wajib bila mampu. Okey, macam kita berhutang dengan orang lah, janji nak bayar 1/1 1/12 2022, tiba-tiba 1/12 muflis, maka tidak berdosa. Tahun depan, 2 tahun daripada sekarang ada balik duit, baru wajib bayar. Jadi 2 tahun dia menangguhkan hutang, tidak haram. Kenapa? Kerana muflis. Soalan yang terakhir, ayah saya meninggal, masa dia hidup dia ada bela burung terkukur. Macam mana sujud syukur? Ini burung terkukur. Khotar yang berjaya menarik minat orang bukan Islam kepada Islam. Baguslah. Baguslah. Buatlah apa yang kita mampu untuk berdakwah. Sama ada dakwah itu mengajak orang Islam ke masjid, atau mengajak orang yang tak mengaji, atau mengajak yang bukan Islam kepada Islam, atau memperkenalkan Islam kepada yang masih belum nak menerima Islam. Semua itu dipanggil dakwah. Apa saja, cuma jangan dengan cara yang haram. Cara sujud syukur begini, kita duduk di rumah, nak dapat telefon ayah kita, sudah sembuh daripada, sudah sihat daripada, selamat pembedahan jantung di Kuala Lumpur. Maka kita di rumah ni ambil wudu, menghadap kiblat, sujud syukur. Niat dalam hati, aku niat sujud syukur kerana Allah. Sama ada daripada berdiri atau daripada duduk dibolehkan. Kalau kita tengah duduk tak wajib berdiri. Tengah duduk terus boleh sujud syukur, tengah berdiri pun boleh. Mulakan dengan takbir Allahu Akbar, sunat angkat tangan kata setengah ulama, dan sujud. Faham lagi? Dan sujud. Bangun Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nawak lagi. Ayah saya meninggal, masih dia hidup dia ada burung terkukur. Kalau saya tak lepas burung itu, terseksa dah ayah saya dalam kubur. Terima kasih. Baik. Ayah dia mati dah, tapi burung terkukur, ayah dia terkurung. Baik, dia dosa tak kalau dia tak lepas? Dengar baik-baik, hukum bela burung, hukum bela binatang harus selama tidak memudaratkan. Jangan binatang buah, hak jenis makan orang apa semua. Binatang macam burung tadi, hukumnya kita bela harus. Yang ulama pertikaikan bukan masalah bela, masalah kurung. Bela tak mesti kurung. Macam orang bela burung pati, lepas tak? Lepas, itu tak ada masalah. Masalah kurung. Jadi kalau kita kurung untuk makan dia, kita tangkap di hutan, kita kurung untuk sembelih, tu boleh. Tapi kalau saja-saja kita bukan nak makan nak apa, kita bela dia macam bela burung kukur, burung titik, tapi kurung dia, makruh. Bila tu? Jika cukup makan minum dia. Kerana Nabi SAW dia jumpa budak-budak main burung. Nabi kata lepas budak tu tak mau lepas. Biar Nabi pun tidur dia pun budak-budak. Dah budak burung jatuh, mak je pegang. Mung pegang kejap aku siapa lembek burung. Lalu Nabi dalam riwayat Nabi beli dan lepas. Jadi sunat kita kalau nak bela, biarlah maksudnya lepas itu bukan lepas bebas. Maksudnya biarlah bela itu dia boleh terbang. Kerana jenis burung ni jenis terbang. Jadi kita buat sarang besar, biar dia terbang dalam tu, dalam kawat.
Macam ada ni dekat ni Pulau Kambing ni, dekat playground budak-budak tu, ada tak sarang kan? Tekan dia boleh terbang tinggi ke tu, ada tinggi-tinggi atap tu besar 30 kaki, burung kecil-kecil dia terbang lah. Kalau burung lang tak sabah pula, burung kecil-kecil. Jadi biar ni burung tu duduk dalam sarang kecil, congok gitu. Walaupun kita beri makan minum, dia tidak gembira. Macam kita lah, bur dalam J. Bur dalam J. Tak ada salah, tak ada bur dalam J. Jadi kalau dalam bab ayahmu mati, sebaiknya lah, bukan wajib, mu lepaslah burung. Biar dia boleh terbang. Kalau nak bela yang burung pati boleh terbang, atau jenis tersayang terbang jauh, kita buat sarang macam di zoo. Mahal sangat, dah mahal sangat, tak usah bela burung lah, bela itik. Ada tak soalan lisan? Siapa nak tanya dia? Ada tak? Siapa nak tanya soalan lisan? Tak ada tak ada. Wallahu alam. Terima kasih pada pihak yang telah menulis soalan dan juga yang telah memberi sumbangan untuk kita siapkan tempat mengambil wuduk pada surah yang telah kita maklumkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.